Tuan Baharudin. Pemain ini baru berusia awal 20-an, 20 tahun lebih tepat lagi. Tetapi cara permainannya agak matang. Ya, berbahaya tadi Zainal. Satu lagi contoh di mana pasukan Singapura dapat masuk ke belakang barisan pertahanan kita ya. Dan memberikan peluang 1 lawan 1 walaupun ada sedikit kekasaran tadi. Penanda bola keluar untuk lontaran ke dalam Malaysia. Asarudin dan juga Mahali yang sekarang ini diasah, sama seperti yang berlaku di Jalan Besar tempoh hari. Asrah ditarik oleh Faris Harun, antara pemain yang cukup cemerlang di Singapura tempoh hari. Kali ini dia melepaskan sepakan percuma kepada Malaysia. Aidil tidak naik, membiarkan Fadli Sah seorang saja. Fadli pemain yang paling tinggi untuk skuad Malaysia malam ini. Ya, ini peluang terbaik untuk kita meletakkan bola ke dalam kawasan penalti Singapura, Zainal. Bola tinggi mungkin akan disambar oleh kepala dari salah seorang daripada pemain kita. Terlihat free kick ini. Yang paling penting sekali, hantar bola itu betul-betul di hadapan pintu gol. Dan kemudiannya nantikan apakah sentuhan yang bakal berlaku, sama ada dari jersey merah ataupun dari jersey biru. Ismail Faruqi, Amirul Hadi juga berlegar-legar. Dan kemudiannya satu tackle yang baik. Syaril Ishak yang membuat benteng, dikejar oleh Safi Salih, tapi Safi dipersalahkan. Syaril Ishak kenyataannya agak memilukan, agak mengguris perasaan penyokong-penyokong Malaysia yang seterusnya memberikan, kata orang tu, juga kenyataan yang serupa dan juga sorakan yang tidak sedap didengar oleh penyokong-penyokong dan juga pemain-pemain Singapura sendiri. Itulah hakikatnya dalam permainan bola sepak, Zainal. Walaupun perlawanan di tengah padang berlaku, di kalangan penonton juga akan berlaku perlawanan mereka sendiri ya. Aidil yang dibantu oleh Mahali. Amarul dan Hadi. Amirul Hadi di sebelah sana. Kemasukan beliau di separuh masa yang kedua banyak mengubah permainan Malaysia. Amar, cantik gerakannya, menghantar ke tengah. Safi Salih. Hampir 10 minit berlalu. Malaysia dengan satu peluang terbaik yang dimiliki oleh S. Kunalan. Dalam pada itu Aidil yang mencabar dengan Alexander Zurich. Kenyataan mereka di Akbar menghangatkan lagi pertarungan di antara kedua pemain ini. Bayangkanlah Zurich yang saya rasa ikutkan pada usianya, dia boleh beraksi untuk pasukan veteran. Tapi dia sekarang ini adalah penyerang utama untuk pasukan Singa yang kebiasaannya sentiasa melahirkan penyerang-penyerang yang berbisa dari zaman Allahyarham Abdullah Kasim, Muhammad Noh, Fandi Ahmad, Sundramoorthy dan yang lain-lain. Yuli, dia tidak offside lagi sekali. Pemain-pemain Malaysia terpaku. Singapura mendapat peluang keemasan menerusi Yuli yang tidak offside, yang datang dari belakang, dan kemudiannya Apet Karol Fahmi Cemat berjaya menyelamatkan pintu gol Malaysia. Ya, Zainal, nampaknya masih ada lagi penyakit di Singapura ya, membiarkan pemain Singapura masuk dengan begitu senang. Kalau kita lihat tadi, Kyuli tidak dikawal dan masing-masing mengharapkan beliau berada dalam kawasan offside. Berbahaya. Situasi seperti itu bagi saya agak mengelirukan kerana penjaga garisan hanya membiarkan saja, sedangkan Kyuli dan juga Syah Jai masing-masing bertukar-tukar tempat untuk mendapatkan peluang. Yuli berjaya diatasi. Amirul diasah oleh Haris. Haris adalah defensive midfielder yang begitu licik gerakannya. Yuli
dicari Mahali. Bukan Mahali tapi Syaril. Dah dikeluarkan oleh Mahali. Walaupun pemain-pemain kita mampu mengatur serangan, sudah beberapa serangan yang kita telah atur, tapi bahagian pertahanan juga dilihat agak begitu longgar sedikit pada waktu ini, membiarkan Singapura masuk ke dalam kawasan dengan senang, ya Zainal. Cuba mengasah menerusi Eskunalun sebelah tadi. Asarudin cross dikeluarkan oleh Dave Bennett. Tempo hari Dave Bennett gagal melakukan tandukan tepat. Bola jatuh kepada Safi Sali. Dalam pada itu Aidil pula meminta rawatan di luar padang. Apakah dia belum pulih? Dia belum cergas sepenuhnya. Dan seterusnya Muslim serta Rizal Fahmi diarah untuk melakukan warming up. Ya, kalau pertukaran awal terpaksa dibuat, bermakna jurulatih Datuk Kira juga terpaksa membuat sedikit perubahan dari segi taktik dan sebagainya, kerana pemain-pemain yang akan dimasukkan mempunyai keupayaan yang berbeza. Sukar jika ini berlaku. Aidil perlu cepat masuk. Lutut kirinya sedang dibalut. Singapura pula mendapat sepakan percuma. Ya, itu sudah pasti kecederaan belum begitu pulih, ya Zainal. Dia mengalami kecederaan di bahagian buku lali ketika menentang Arsenal. Kita harapkan bahawa dia selesa dengan strapping seperti itu yang nampak tak begitu kemas. Ya. Tapi kita harapkan bahawa dia mampu bertahan. Dalam pada itulah pergerakan yang menyaksikan bagaimana Kiuli hanya berdepan dengan Karol Fahmi Cekmat, tetapi tak lepas bola itu di celah kaki Karol Fahmi. Asarudin. Eskunalun telah berjaya mengerjakan Siajai di separuh masa yang kedua di Singapura. Sekali lagi gerakan banyak berpunca dari Siajai. Hantaran atau offside. Yuli lagi sekali. Apa yang berlaku sebenarnya? Apakah dia offside? Apakah pertahanan Malaysia sekali lagi terlena di bawah sana? Ya, kedudukannya semacam offside, ya Zainal, kedudukan sekali. Cuba kita lihat ulang tayang jika ada sama ada bola yang dihantar ialah ketika mereka berada dalam keadaan tidak offside, ya. Tidak offside. Kerana Mahali ada di belakang sana. Karol Fahmi telah berjaya menyelamatkan Malaysia kali yang kedua. Sekali lagi barisan pertahanan kita dibolosi dengan begitu mudah sekali. Agak merisaukan Rosli Hussein. Merisaukan kita. Iya betul. Kalau begini, ya Zana, ia masih sama dalam keadaan sewaktu di Singapura, ya. Terlalu senang, terlalu mudah. Dan kalau kita lihat tadi, dua pemain Singapura masuk ke dalam kawasan penalti tanpa dijaga. Sekali lagi mengharapkan penjaga garisan mengangkat bendera untuk offside. Tapi sebenarnya tidak offside tadi. Toshiyuki Nagi, jaga garisan yang pertama dari Jepun di sebelah kanan ini. Jelas sekali agak mengecewakan penyokong-penyokong Malaysia yang mungkin tidak begitu arif dengan peraturan offside itu. Tapi pada saya, play to the whistle. Ya, Karol Fahmi sudah dua kali menyelamatkan pintu gol kita. Kedua-duanya hasil kebocoran barisan pertahanan, ya. Center back. Saya juga berminat untuk menyaksikan bagaimana kedudukan Aidil yang terus-menerus cuba melakukan stretching dengan kaki kirinya. Lontaran ke dalam Malaysia. Pemain-pemain Malaysia harus ada kepercayaan kepada diri sendiri untuk mencari kemenangan malam ini. Kemenangan yang akan menyingkirkan Singapura. Bukan sekadar kemenangan 1-0. 1-0 tak cukup. Asarudin lagi cross, kelang kabut berlaku. Daniel Bennett lebih pantas dari Izwan.
Rohidan mencabar. Syajai. Hasanuddin perlu berhati-hati. Ya, masih lagi Zainal, pemain-pemain Singapura dapat mengawal bola, menerima hantaran-hantaran dengan senang. Masih terlalu banyak ruang-ruang yang kita berikan kepada pemain-pemain tengah Singapura. Mereka langsung tidak menggunakan Syaril Isak di sebelah sana. Ya. Mereka banyak menggunakan Syajai saja setakat ini. Amirul terpaksa keluarkan bola dari kawasan bahaya. Jelas sekali agak pincang pergerakan kita tanpa kehadiran Safiq Rahim. Ismail Faruqi yang dipertanggungjawabkan dengan tugas yang amat berat ini, setakat ini belum dapat menggunakan skill yang beliau miliki. Sedikit kesilapan dari Amar Rohidan sebentar tadi. Lontaran ke dalam Malaysia. Bahagian tengah kita juga agak tidak begitu kreatif, Rosli. Iya, betul, kerana bola masih lagi belum datang dari bahagian tengah. Midfield kita kesemuanya datang daripada tepi. Ya, cuba kita lihat sekarang sama ada Amirul Hadi dapat memasuk ke dalam kawasan Singapura. Terlalu jauh dari menghadi untuk Amirul, tetapi kita berjaya mendapatkan asakan untuk menghantar pemain-pemain Singapura kembali semula dalam kawasan mereka. Aidil. Jai, Yuli, Mustafiq Farudin berkejaran dengan Fadli. Seorang pemain yang setengah daripada usianya, Fadli Sas. Ya, Baru nak masuk 21 tahun. Ya, pemain-pemain Singapura mampu membuat hantaran-hantaran yang kemas, yang tepat, yang boleh mengelirukan pasukan pertahanan Malaysia. Cross, Ya, ditangkap kemas oleh Karul Fahmi. Lagi sekali hantaran jauh mencari Safi Sali. Malaysia banyak bertahan ketika ini. Singapura yang menguasai permainan. rata-rata saya lihat keempat-empat pemain yang dari luar yang mereka gunakan ini mempunyai begitu banyak pengalaman, ya. Walaupun usia mereka tidak muda, tapi pengalaman yang mereka punyai amat berguna sekali pada pasukan Singapura. Baran Mahalia yang sedikit kurang kemas. Asra dari Safi Sali. Kunal menyiapkan sedikit permainan. Hadi membuka permainan di sebelah tepi, tapi Hadi dipersalahkan. Ya, kita lihat pasukan Singapura tiap-tiap kali mereka kena serang, ya, mereka mampu turun ke bawah dan meramaikan pemain pertahanan mereka. Ini menyukarkan pasukan Malaysia untuk mengatur serangan dengan lebih rapi. Di sebaliknya, bila mereka menyerang, kita memberi mereka banyak ruang, Zainal. Terlalu senang untuk mereka masuk ke kawasan kita. Satu lagi perkara yang dapat kita lihat di sini, antara Mustafiq Fahiruddin dengan Haris, mereka memang cukup deep, mereka cukup dalam kawasan mereka sendiri. Jadi mereka hanya menggunakan Syajai di sebelah tepi dan juga Kyuli untuk melakukan serangan. Jumat jantan di seberang sana. Syaiful Esah. Syaiful Esah di seberang sana. Jumat jantan bermain di sebelah kanan ketika ini. Ismail Faruqi Ashari. Putaran ke dalam pada Singapura. Kita perlu menguasai bahagian midfield sekarang. Waktu ini belum ada apa daripada pemain midfield kita. Singapura lebih banyak mengawal bahagian tengah. Perlu melakukan sesuatu pasukan Malaysia. Mereka cuba untuk memperlahankan permainan Muslim dengan kerukan rambut yang baru Muslim. Dia bakal menggantikan Aidil yang saya rasa tidak mampu untuk meneruskan permainan ini akibat kecederaan. Malaysia terpaksa melakukan pertukaran awal-awal lagi memandangkan kecederaan yang sedang melanda kamp kita.